Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke EduTalk, siri yang kedua untuk kali ini, untuk bulan ini, dalam tajuk evolusi pendidikan masa depan. Okey. Jadi boleh saya test dulu. Saya nak pastikan adakah anda dapat mendengar saya dengan jelas. Kalau ya, boleh bagi respon ataupun mungkin boleh tulis dekat chat ataupun bagi respon thumbs up. Adakah saya dapat dengar dengan jelas? Ya, okey. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang join dekat sini dan juga yang join daripada Facebook Al-Amin Edu Oasis. Okey, terima kasih kerana bersama dengan kita hari ini, dan tak dilupakan juga yang kita raikan iaitu Puan Nik Asmawati, Nik Abdul Aziz, kita punya speaker pada hari ini yang akan berkongsi sedikit ataupun sebanyak pada hari ini berkenaan dengan evolusi pendidikan masa depan. Okey, kita nak dengar dengan lebih jelas dan lebih lumat daripada beliau. InsyaAllah dengan tajuk hari ini, evolusi pendidikan masa depan. Sementara kita tunggu lebih ramai lagi join dekat Facebook, dekat Zoom meeting kita pada pagi ini, saya nak serulah, nak jemput ramai-ramai untuk share perkongsian pada pagi ini. Share dekat Facebook, mungkin ada yang tengah bekerja, mungkin ada yang sedang sibuk dengan pelbagai tugasan, mungkin tak dapat nak tonton sekarang, mungkin boleh tonton kemudian. Okay, jadi share dulu, tonton kemudian, jangan risau, kita akan staykan benda ni dekat wall Facebook Al-Amin Edu Oasis, jangan risau. Baik, sedikit berkenaan dengan Puan Nik Asmawati Nik Abdul Aziz, merupakan pengetua Al-Amin Tropicana School Secondary 90. Apa khabar Puan Nik? Alhamdulillah, sihat. Okey, Alhamdulillah. Jadi lebih lanjut nanti kita akan bersama dengan Puan Nik. Jadi tajuk kita hari ini, kita nak berbicara tentang pendidikan, evolusi pendidikan masa depan. Okay? Hari ini pendidikan bergerak laju, macam teknologi juga. Pendidikan sangat pantas, sangat pesat dengan IR 4.0, pendidikan abad 21 dan sebagainya. Jadi kita nak tahu apakah apakah perkembangan terkini berkenaan dengan dunia pendidikan. Okay, yang terkini memanglah kita belajar dan juga mengajar daripada rumah. Jadi kita nak tahu lebih lanjut, mungkin 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, macam mana landscape pendidikan di Malaysia, bahkan di dunia sendiri. Okay, jadi kita akan dengar dengan lebih lanjut daripada Puan Nik Asmawati. Jadi saya kira kita pun dah cukup, ramai dah ada ni masuk dalam Zoom meeting pun, kita dah ada kita punya pendengar. Selamat datang yang baru join. Semoga anda semua dapat manfaat dan juga bersedia daripada perkongsian pada hari ini. Okey, sebelum tu sekali lagi saya nak ingatkan, jangan lupa share dekat Facebook dan juga like kami punya Facebook Al-Amin Edu Oasis. Jadi tanpa membuang masa, saya persilakan Puan Nik Asmawati Nik Abdul Aziz untuk kongsi dengan lebih lanjut dengan kita semua, insya-Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, InsyaAllah pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada pengerusi kita, Encik Syafiq from Edu Oasis, dan juga ibu bapa yang telah memberikan masa, guru-guru dan juga anak-anak pelajar sekalian. I don't think so my student is here because they are now having class with their teachers. Okay, so insyaAllah saya perkenalkan sedikit diri saya. Saya Cikgu Nik Asmawati binti Nik Abdul Aziz, formerly known as Cikgu. Okay, kerana saya berkhidmat di Al-Amin Keramat selama 16 tahun. Kemudian selepas tahun 2015, gelaran guru itu bertukar kepada teacher. But walau macam mana pun dia membawa satu gelaran yang sama sebenarnya, guru, teacher, murabbi dan sebagainya. Okey, kemudian
saya berkelulusan Bachelor in Islamic Review Knowledge and Heritage daripada International Islamic University of Malaysia, major dalam fikah dan usul fiqh, minor in History and Civilization. Okey, saya mempunyai pengalaman bekerja sebagai guru selama 20 tahun sampai sekarang. Okey, kemudian sebagai guru totally as a teacher about 15 years, and then masuk ke dalam management area selama 5 tahun sampai sekarang. Okey, so pernah menjadi guru besar, pernah juga menjadi deputy headmistress, dan sekarang memegang tanggungjawab sebagai pengetua di Al-Amin Tropicana School Secondary Sungai Buloh. Okey, so saya nak bercerita sedikitlah tentang sejarah penubuhan Al-Amin Tropicana School. Okey, saya rasa parents dan kawan-kawan semua memang dah alert tentang penubuhan sekolah Al-Amin, sekolah rendah Islam Al-Amin di Keramat, sekolah Islam Al-Amin di Gombak, sekolah menengah Islam Al-Amin di Melaka, di Gombak, di Ceras Selatan dan sebagainya. Tapi kesemua sekolah Al-Amin itu kita panggil sekarang sebagai Al-Amin 1.0. Okey, kemudian pada tahun 2014 pihak lembaga Al-Amin mula memikirkan, merancang untuk menubuhkan sebuah lagi sekolah Islam yang bermediumkan, yang berbahasa perantaraan Inggeris. Okey, so kemudian pada tahun 2014 Disember tertubuhnya Al-Amin Tropicana School Primary yang lokasinya di Sungai Buloh. Okey, sampailah sekarang 2020. So kami ni sudah beroperasi lebih kurang 5 tahun, almost 5 years di Sungai Buloh ni. And then mula dikenali bagi masyarakat Sungai Buloh, tetapi sistem yang kami bawa di sini adalah sistem yang berbeza. Okey, sistem yang kami bawa di sini berbeza dengan Al-Amin lain di Keramat, di Gombak dan sebagainya. So di Al-Amin Tropicana School Sungai Buloh ni, sistem kita adalah sistem 2.0 yang kita panggil 2.0. So kenapa 2.0? Kerana Al-Amin 2.0 ni dia lebih entertain, lebih apa yang kita nak sebut, lebih melayan arus perdana seperti apa yang ada sekarang ni. So yang pertama sekali, kenapa 2.0? Yang pertama sekali kita nak membezakan di antara 1.0 dan 2.0 adalah dari segi bahasa. Kalau di Al-Amin Tropicana School ni, mediumnya adalah dalam bahasa Inggeris, compared to 1.0 dalam bahasa Melayu. So kenapa kita pilih bahasa Inggeris? Kenapa so kita ada ciri-ciri yang saya akan terangkan nanti. Okay, sebenarnya sharing saya pada hari ini dia adalah rentetan daripada sharing yang dibawa oleh Dr. Syamimi sebelum ini. So mana-mana parents ataupun ibu bapa kawan-kawan yang tak dapat, yang belum lagi mendengar sharing daripada Dr. Syamimi, so boleh layari Facebook EduOasis dan cuba dengar perkongsian daripada dia. Okey, selanjut daripada itu dengan misi yang sama, so penubuhan Al-Amin Tropicana School untuk to adapt dengan situasi suasana pembelajaran hari ini. Okey, kalau kita tengok fokus sekolah Al-Amin Tropicana School ni, okey, macam kalau di Sungai Buloh ni kita ada, it's just like a one stop center. So kita ada Al-Amin Early Childhood Center, kemudian kita juga ada Al-Amin Tropicana School Primary, dan yang ketiga kita ada Al-Amin Tropicana School Secondary. So kenapa one stop center dekat sini? Yang pertama sekali kita nak mengadakan penerusan sistem yang kita adakan sejak daripada early childhood
kemudian berpindah kepada primary, kemudian pergi pula kepada secondary. Okay, so sistem yang kami bawa di Al-Amin Tropicana School ni adalah sama. So dan kemudian dia tidak akan sama kalau puan-puan pergi ke sekolah Al-Amin 1.0. So kita akan nampak satu perbezaan yang agak ketara. Okay, so maknanya mana-mana pelajar yang berpendidikan AATS secondary ni dia lebih mudah sebenarnya untuk berpindah ke Al-Amin 1.0 berbanding mungkin pelajar-pelajar yang 1.0 berpindah kepada 2.0. Okay, melainkan dia memang sudah biasa dengan berlatar belakangkan, dah biasa di rumah, memang dia punya medium dia English, okay, dan tidak ada masalah. Okay, so kemudian kita tengok ya, kalau fokus kita, okay, kalau kita dengar daripada Dr. Syamimi punya sharing tu, okay, pembelajaran waktu pembelajaran masa kini ni yang pertama sekali mestilah STEM 21st century, and then kita ada juga soft skill character building. That is very important. Ini adalah sangat-sangat penting dalam era pendidikan pada waktu ini. So saya contohnya macam saya sendiri berpendidikan 30 tahun lalu, okay, melalui zaman pendidikan yang kita panggil sebagai chalk and talk, okay. Tapi pada waktu anak-anak kita ni, generasi anak-anak kita ni, pendidikan tu sudah berbeza. Kalau dulu kita hanya pergi ke sekolah membawa buku yang banyak, kita punya sources hanya bertumpu kepada textbook dan juga buku kerja. Tetapi anak-anak zaman sekarang ni capaian mereka terlalu luas. Okey, capaian mereka terlalu luas. Mereka ni di expose, didedahkan dengan teknologi. Okey, kadang-kadang kita sendiri pun, even I myself, kadang-kadang kita pun tak terikut dengan teknologi yang terlalu laju. Okey, so macam kita berbalik kepada fokus kita untuk menerajui keunggulan pendidikan tu. So apa yang kita sediakan untuk anak-anak ini, iaitu yang pertama sekali pendidikan yang diwar-warkan di luar sana, STEM. STEM ni kita memang amat-amat menitik beratkan. So apa itu STEM? STEM tu adalah singkatan kepada Sains, Teknologi, Engineering dan juga Matematik. So macam di Al-Amin Tropicana ni, seperti di Al-Amin Tropicana ni memang kita lengkapkan anak-anak kita dengan STEM, education dan juga knowledge. Mereka ni didedahkan dengan sciences seperti biologi, chemistry dan juga fizik di seawal mereka di tingkatan 1. Dan teknologi, kami memperkenalkan mereka dengan subjek-subjek ICT dan juga sains engineering. Okay, so untuk pengetahuan ibu bapa dan audiens semua, sekolah Al-Amin Tropicana School Secondary ni bermodulkan sains engineering. So kita berikan pendedahan awal kepada anak-anak ini supaya mereka bersedia. Okay, kita sekarang ni diwar-warkan dengan IR4, Industrial Revolution 4, yang mana pada waktu itu pekerjaan bukan sahaja bertumpu kepada sijil ataupun sertifikat yang kita dapat pada hari ini, tetapi pada masa itu kejayaan kita ni, kejayaan anak-anak kita ni dia lebih kepada skills. So skills tu lah yang kita berikan kepada anak-anak kita di AATS, bermula daripada primary dan juga secondary. Sebab tu kita ada penerusan ni supaya anak-anak ini dia biasa dengan sistem, dan bila dia keluar daripada Al-Amin dia mudah untuk dia boleh hidup lah. Kalau dalam bahasa yang mudahnya, dia boleh hidup. Letak dia dekat sini, letak dia kat sana, letak dia kat atas, kat bawah, they can survive. Okay. Kemudian pendidikan di Al-Amin ni adalah di Al-Amin Tropicana School, kita memang fully 21st century. So bila kita sebut 21st century ni, dia mesti ada 4 elemen, 4 C's elemen tu. Yang pertama sekali critical thinking.
So kita ajar anak-anak kita ni bagaimana untuk menyelesaikan masalah, problem solving. Okey, kemudian kita ajar mereka supaya berkreativiti. Okey, sentiasa bekerjasama dalam kelas, collaboration, kemudian communication. So ini adalah antara elemen-elemen yang sangat penting di dalam 21st century education. Berbanding dengan zaman kita yang dahulu tu, kadang-kadang dalam kelas tu kita nak bercakap, cikgu marah. Kita berjalan pun cikgu marah. Kemudian pada waktu itu pembelajaran kita amat terhad. Sebab kita lebih bertumpu kepada buku, kemudian chalk, kemudian kita dengar apa yang cikgu cakap. Tapi kalau di Al-Amin Tropicana School dan juga di rangkaian Al-Amin yang lain, di Gombak, di Keramat dan semua rangkaian Al-Amin, so kita dah lama praktiskan tentang 21st century ni. So kita beri peluang kepada pelajar untuk menjadi guru kepada kawan-kawannya. Kemudian kita galakkan mereka untuk berkomunikasi dalam keadaan yang suasana yang baik, dan juga kita beri semangat kepadanya untuk sentiasa berkreativiti. Okey, kita tidak menghalang mereka untuk menunjukkan kreativiti mereka. So maknanya semua aktiviti-aktiviti dalam kelas dan juga luar kelas ni is based on 21st century. So maknanya anak-anak kita ni lebih terbuka. So dibandingkan dengan zaman kita dulu yang agak macam takut, self confident kurang, bila nak bercakap kat depan tu kita rasa macam malu dan sebagainya. Tapi anak-anak 21st century ni apa yang saya observe, apa yang saya perhatikan, sebab saya berada di primary, kemudian saya berada di sekolah 1.0. So bila kita hantar anak-anak kita di Al-Amin Tropicana ni untuk pergi competition dan sebagainya, kita nampak dekat situ ada perbezaan. Perbezaan daripada segi sikap, penampilan mereka, sikap mereka dan juga cara mereka berkomunikasi. Kat situ kita nampak ada kesan daripada 21st century, maknanya kesan yang baik lah. So kita harap anak-anak ni selepas daripada dia keluar daripada sekolah menengah, so dia dapat membawa satu image yang baik dan dia dapat belajar untuk hidup dan tidak hanya bergantung kepada mak ayah ataupun mereka boleh buat keputusan sendiri dengan ilmu dan juga skills yang kita bagi pada hari ini. Okay, so I just want to highlight here that pendidikan yang kami beri, kita harap pada satu masa nanti akan membantu anak-anak ini untuk terus survive dalam dunia yang sudah tentu tidak sama dengan dunia yang kita lalui sekarang ni. Okay, so kalau kita tengok dari segi kerjaya pun apabila menjelangnya IR4 ni, industri 4 ni, pekerjaan yang ada yang di offer pun tidaklah lagi tidak lagi seperti yang kita zaman-zaman kita dulu. Okey, so antara kejaya-kejaya yang mereka boleh ceburi dalam bidang arts, kemudian dalam bidang menjadi YouTuber. Sekarang pun kita tengok ramai anak-anak murid kita ni, bila kita tanya, okay, what do you want to be in the future? Dia nak jadi YouTuber. Okay, so because dengan jadi YouTuber ni dia boleh meraih pendapatan yang banyak. Kemudian nak jadi engineer. Okay, kemudian mereka juga boleh menceburkan diri dalam pelbagai bidang. Boleh jadi doktor, boleh jadi boleh jadi guru, pensyarah dan sebagainya. Dan sudah tentu performance mereka ni tak samalah dengan yang zaman kita ni. So mereka ni kita harap mereka ni lebih advance, lebih celik IT dan sebagainya. Okey, di Al-Amin Tropicana School juga untuk menyediakan pelajar-pelajar ini supaya mereka ni lebih berdaya saing di luar sana. So kita memang mewajibkan pelajar-pelajar ni belajar untuk jadi leader.
Okey, kalau macam kita ada program Khalifah, yang mana program ini memang kita modulkan dia, kita moldkan dia supaya kita dapat membentuk anak-anak ini supaya boleh menjadi leader. So antara program yang kita ambil, antara program yang boleh kita adapt, kemudian adalah kita ambil program Duke of Edinburgh ataupun DOFI, yang mana pelajar-pelajar ini didedahkan dengan aktiviti-aktiviti luar dan juga aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Okey, dan di kalangan mereka ni dilantik menjadi ketua dan mereka ni perlu membimbing kawan-kawan. Okey, kemudian kita juga ada program, kita juga ada Nukabat Council, okey, yang terdiri daripada nakibah-nakib dan juga pengawas-pengawas sekolah dan sebagainya. So mereka ni di groom, mereka ni dididik supaya boleh menjadi pemimpin, memimpin rakan sebaya dan juga boleh menganjurkan apa-apa sahaja majlis yang kita buat di peringkat sekolah. Okey, anak-anak ini tidak terkecuali seorang pun. Okey, mereka ni perlu memberikan input tazkirah pada setiap minggu during assembly. So kenapa kita buat ni? Supaya kita nak anak-anak ni dia ada self confidence, self esteem dia tinggi. So bila kita tolak dia untuk pergi, bila kita menolak mereka untuk bagi tazkirah ataupun to handle the meeting, to handle the assembly, tidak ada lagi perkataan-perkataan menolak. So apa yang kami tengok di sini actually daripada primary itu bila kita groom anak-anak ini, so bila ke depan tu adalah satu keseronokan untuk dia. Okey, dan mereka ni kalau boleh berebut-rebut nak handle the assembly, kemudian nak jadi imam dan sebagainya. So penerusan tu kita buat juga di Al-Amin Tropicana School Secondary. So dengan memberikan kepada mereka event-event yang lebih besar supaya kalau di secondary ni guru ni lebih kepada menjadi facilitator, okey, dan ataupun sebagai tempat rujukan sahajalah. So apa-apa program atau apa-apa aktiviti sekolah dijalankan oleh pelajar-pelajar sendiri. So kenapa kita buat macam ni? Sebab kita nak anak-anak kita ni dengan memberikan pendedahan awal kepada mereka modul engineering, graphic design, STEM subject, okay, 21st century leadership program ni. Sebab apa? Kita nak anak-anak kita ni bila dia habis belajar ataupun tak perlu tunggu habis belajar, kita nak dia ni adalah anak-anak yang berpemikiran global minded. So dia tidaklah tertumpu hanya pada satu sudut sahaja, tapi kita nak dia ni kebolehan dia untuk berfikir. So dengan elemen critical thinking yang kita bagi dalam 21st century itu, kita harap anak-anak ni bukanlah berfikir di dalam kotak sahaja. Okey, kemudian mereka boleh berfikir di luar kotak mereka. Okey, kemudian kita nak anak-anak kita ni kompetitif. Okey, walaupun dia berdaya saing, dia pergi ke mana pun dia boleh bawa diri dia, dia boleh adapt dengan suasana, dia boleh adapt dengan persekitaran, dalam keluarga, dalam masyarakat dan sebagainya. Kemudian mereka ni juga kita harap pelajar-pelajar yang mempunyai daya ketahanan yang kuat. So di AATS kita bukan hanya bertumpu di dalam saja, banyak aktiviti-aktiviti yang kami jalankan di luar, seperti kita adakan program community service. Kami pergi ke rumah-rumah orang yang kurang berupaya, kemudian kami hias rumah mereka, kami pasang wallpaper dan sebagainya. Kenapa kita buat tu? Bukan saja-saja kita nak buat, nak hantar, nak menyusahkan anak-anak ni. Memang walaupun mula-mula tu mereka rasa program ni menyusahkan dia sebab dia tak pernah buat benda ni, tapi bila kita selalu buat, so mereka akan rasa seronoknya bercampur dengan masyarakat. Mereka akan rasa kita nak dia rasa ihsan, kita nak dia rasa kita nak dia ada rasa keinsafan dalam dirinya. Okey, so itu antara kenapa
kenapa kita buat program-program contohnya macam dalam ekspedisi kami sebelum ni kita ada pergi ke perkampungan orang asli. Memang kalau kita dedahkan cerita ni pada anak-anak ni, kampung orang asli, apa tu orang asli? Orang asli pun dia tak tahu. So kami bawa anak-anak ini turun, maknanya dia down to earth, tengok sendiri kehidupan orang asli. Apa dia orang asli yang dia duk baca, yang dia duk yang kita duk belajar, dia belajar dalam subjek sosiologi tu. Apa tu orang asli? And then kita bawa dia berjumpa dengan orang asli, berkomunikasi dengan orang asli, and then dia orang ni collaborate. Okay, memang kita ada buat program mengaji bersama orang asli, sukan dan sebagainya. So di situ kita nak anak-anak ni dia lebih terbuka, dan dia yang paling penting sekali sebagai kita orang Melayu ni, kita nak anak-anak kita ni tahu bersopan santun, menjaga hati dan juga bertata susila. Okay, so itu yang kita nak pada anak-anak kita ni. Okay, kemudian kita nak anak-anak kita ni dia mempunyai kepelbagaian dalam perspektif. So tak adalah macam mentang-mentang lah dia hidup senang, kemudian dia memandang rendah pada orang yang kurang berkemampuan dan sebagainya. Yang ni kita tak nak. So kita nak anak-anak kita ni, kita letak dia dekat mana-mana, letak dia tempat yang susah, dia boleh hidup, letak dia di tempat yang senang, dia tahu untuk merendah diri, dan juga mereka ni mudah untuk menyesuaikan diri dengan siapa? Dengan masyarakat, keluarga dan sebagainya. So ini yang kita nak tanamkan pada anak-anak kita. Okey, kita tak nak mereka ni hanya berjaya di dalam bidang akademik sahaja, tapi mereka ni adalah orang yang boleh kita panggil sebagai multitasking. So kita letak dia di mana, kita letak dia sebagai MC, dia boleh mengelola makan majlis. Kita letak dia di bahagian makanan, dia tahu macam mana dia nak serve kawan-kawan dia. Kemudian kita hantar dia keluar untuk contohnya berdakwah ke, street dakwah dan sebagainya. So mereka tahu apa yang mereka perlu buat. Kemudian kita harapkan anak-anak ini, kita berdoa sebenarnya anak-anak ini mereka mempunyai daya tahan yang kuat untuk menghadapi kesan-kesan teknologi yang akan berlaku sedikit masa lagi. Okey, sebab sekarang pun saya rasa anak-anak ni dia dah macam dah tak heran dah dengan online class tu. Okay, I think they are able to handle themselves during the online class. Okay, mereka tahu how to use the technology. So new norm ni adalah satu kelebihan juga sebenarnya untuk anak-anak di era di abad ke-21 ni. So mereka ni lebih sebenarnya kita kena bagi satu kepercayaan pada mereka untuk berdiri dengan sendiri, okay, to be independent, and then dia tahu untuk memilih mana yang baik, mana yang tak baik. So to me new norm ni, norma baru ni kita kena terima sebagai satu yang positif. Okay, dalam masa yang sama kita perlu memperingatkan mereka, okay, mana yang baik, mana yang tak baik. Okay, so itulah antara fokus kita bagaimana kita ni nak melahirkan pelajar-pelajar yang memang berdaya saing, yang mempunyai daya tahan. Okey, kemudian dia orang ni boleh adaptable. Maknanya letak kat mana pun dia orang boleh hidup. Letak dalam hutan dia orang boleh survive. Sebab kami di Al-Amin Tropicana ni, okay, kalau tengok slide yang ada ni, so di Al-Amin Tropicana ni, sekolah kami ni, sekolah one of our school ni, so apa yang kita tekankan di sini adalah yang pertama sekali kita ada modul science engineering. Kenapa? Sebab kita nak anak-anak kita ni terdedah. Okey, bukanlah bila dia di peringkat diploma sahaja diperkenalkan dengan engineering modul. So mereka ni belajar daripada awal, daripada programming. Okey, diorang belajar macam-macam yang dia belajar. Actually kalau kita tengok dia orang punya syllabus ni adalah syllabus di peringkat diploma. So end of the year, okay, dalam perancangan kami ni, so end of the year kita nak anak-anak ni, kita nak diorang ni
satu masa nanti boleh menceburkan diri dalam bidang engineering. Kita beri mereka peluang. Kemudian pada dalam perancangan kami sebelum mereka menamatkan persekolahan pada tingkatan 5, so mereka ni akan kita akan berikan mereka praktikal. Kita akan hantar mereka untuk praktikal di kilang-kilang berhampiran ataupun di company-company engineering yang berhampiran selama 2 minggu. So untuk persediaan diri mereka, persediaan mental dan fizikal mereka untuk menghadapi dunia yang bukan pendidikan. Okay, mungkin selepas tu mereka akan menyambung belajar dan sebagainya, sebab kita tak nak bila dia continue studies in the university, whether locals or international, dia akan ada problem, dia akan ada culture shock. So kita tak nak. So kita nak bagi pendedahan sebanyak-banyaknya pada anak-anak ini supaya mereka boleh memilih, okey, dengan elemen-elemen yang kita dah bagi, yang kita terapkan pada mereka daripada awal ni, critical thinking, creativity. So kita harap mereka ni boleh survive di dunia yang akan datang. So dalam masa yang sama, kita nak anak-anak ini contohnya di sini kita hanya bukan memfokuskan kepada akademik. So kami juga ada program-program rohani. So Al-Quran tidak ditinggalkan, kami ada hafazan, kami ada tilawah, kami ada usrah dan sebagainya. So dengan package yang ada di sekolah ini, kita harap kita boleh membina ataupun membentuk peribadi-peribadi yang soleh dan muslih yang boleh mengubah dunia secara umumnya. Okay, kemudian kami juga ada subjek graphic design yang kita memang sepenuhnya menggunakan teknologi. Okay, so kita perkenalkan anak-anak ini dengan 3D printer. Okay, so tidak perlu lagi untuk membeli itu dan ini. Okay, so kita reka saja. Mereka ni diberikan pendedahan untuk mereka cipta apa sahaja yang mereka inginkan, okay, dengan menggunakan 3D printer. So anak-anak ni tak terkecuali seorang pun. Semuanya diberikan pendedahan. Contohnya macam kita nak buat banner dan sebagainya, kami akan mendapatkan khidmat anak-anak ni sendiri, okay, untuk design banner, program dan sebagainya. So kita harap anak-anak ni macam kita ni, contohnya macam saya sendirilah, di usia 44 tahun baru saya kenal 3D printer. Berbanding dengan anak-anak kita ni di usia 12 tahun, 13 tahun, mereka dah kenal apa itu 3D printer, kemudian mereka tahu macam mana untuk menggunakannya. So maknanya kat sini kita nampak kita ni memang dah jauh ketinggalan. So walau macam mana pun janganlah kita tertinggal jauh juga. So kita kena juga explore dan belajar bersama-sama dengan anak-anak murid kita ni. Kalau dulu kita rasa macam nak mengajar macam nak ajar tajwid lah, so macam mana nak ajar? So kita belajar. Tapi anak-anak ni dia lebih kepada teknologi. So maknanya so kita dah membuat beberapa persediaan untuk anak-anak ni. Dia bergerak maju seiring dengan teknologi. Kemudian di Al-Amin Tropicana, di sekolah kita ni, macam mana kita nak modulkan anak-anak kita ni supaya mereka ni menjadi pelajar yang benar-benar berdaya saing. So kita perkenalkan dengan pelbagai bahasa. So anak-anak ini bukan sahaja belajar bahasa Inggeris, mereka juga belajar bahasa Melayu, mereka juga belajar bahasa Jepun, mereka juga belajar bahasa Mandarin dan juga Arabic. So ada 5 bahasa yang mereka pelajari di sekolah ini. So maknanya kita nak anak-anak ni, okay, let's say dia dah habis belajar, okay, if they want to continue in the engineering field, so mereka dengan mudahnya dia boleh pergi je ke Jerman, sebab kami juga ada mengajar mereka
bahasa Jerman especially untuk anak-anak yang ingin menceburkan diri dalam bidang engineering. Okay, so dalam Japanese dan sebagainya. So kita nak anak-anak ni, as we know that memanglah kita kata macam kenapa sekolah ni mediumnya English. Sebab kita nak anak-anak ni bila keluar nanti dia laku di pasaran. But of course bila kita pergi, we go for interview yalah macam kita pun ada pengalaman untuk mencari guru di Al-Amin Tropicana School ni. Yang pertama sekali of course English lah, dia mesti pandai berbahasa Inggeris, kemudian bahasa Arab. Okay, so dengan persediaan bahasa yang kita bagi pada anak-anak murid kita ni, so kita harap anak-anak ni dia tidak ada lagi inferiority. Dia rasa rendah diri sebab dia tak pandai berbahasa Inggeris, sebab dia tak pandai berbahasa Arab, Mandarin dan sebagainya. So kita nak anak-anak kita ni bila keluar nanti dia orang ni mempunyai self confidence yang sangat tinggi. Dalam masa yang sama mereka tahu untuk merendah diri, menghormati dan juga menghormati dan juga menghargai orang-orang yang ada di sekelilingnya. Okey, dalam masa yang sama untuk persediaan anak-anak ni kita bagi juga kelas survival class. Kelas ni kita panggil sebagai kelas nak hidup. Dia mengajar dia macam mana dia nak hidup di luar sana. Dia belajar masak, dia belajar bertukang, dia belajar tukar doorknobs, dia belajar tukar lampu dan sebagainya. Sebab kita rasa kalau kita tengok sendiri anak-anak yang ada sekarang ni, jika tidak diberikan ilmu ni, mereka tak tahu nak buat. Kita terpaksa pula panggil kontraktor untuk tukar doorknob. Kita terpaksa juga panggil orang untuk tukar lampu dan sebagainya. Kemudian anak-anak ni memang kami sungguh-sungguh memberikan mereka skills for life. So memang kita bagi mereka skills. Okay, kalau misalnya memang bagi sebab tu lah, mungkin sebab that is one of the reason lah kenapa sekolah ni operasinya panjang untuk sekolah menengah ni daripada pukul 8 sampai pukul 5 petang. Because everything is there. Okay, walaupun 8 hingga 5 petang tidaklah kami ni orang kata apa zalim sangat anak-anak ni sentiasa berada dalam kelas. Tak. So mereka ada banyak masa berada di luar kelas. Okay, terutama sekali waktu co-curriculum dan sebagainya. So anak-anak ni kita memang memastikan dia gembira berada di sekolah, dia tidak bosan dan sebagainya. So dengan aktiviti-aktiviti dalam kelas yang saya percaya, and I believe that cikgu-cikgu yang ada di sini bukan menggunakan kapur atau marker pen sahaja ketika mengajar. Mereka juga mempelbagaikan aktiviti-aktiviti dalam kelas. Contohnya dalam kelas sosiologi. So anak-anak ini diberikan tanggungjawab untuk buat drama, buat filem pendek, kemudian is based on the topics yang mereka belajar dalam subjek sosiologi. So parents dan audience semua boleh tengok pencapaian-pencapaian anak-anak ni yang banyak memang kami uploadkan dalam our AATS secondary Facebook. So anak-anak ni memanglah kita rasa macam anak-anak tu sendiri pun sebenarnya bila dia orang kena buat drama, dia orang kena buat recording dan sebagainya, dia akan rasa macam penat dan sebagainya. Tapi bila kita tengok hasilnya, itulah sebenarnya hasil yang mereka akan bawa bila mereka habis sekolah nanti. Dia tahu macam mana, dia dah pernah belajar macam mana nak edit drama, video dan sebagainya. Dia dah belajar macam mana nak buat filem pendek dan sebagainya. Dia dah belajar macam-macam. Jadi kita rasa persediaan tu kita rasa agak cukup lah untuk anak-anak ni bila keluar nanti. Tak ada kerja, okey tak apa, dia boleh jadi graphic design sebab dia dah belajar arts. Dia boleh jadi mekanik sebab dia dah belajar dalam survival class ataupun dalam engineering modul. Dia boleh jadi seorang usahawan yang berjaya. Okey, sebab kita ada modul engineering. Mana-mana pelajar yang tak berminat untuk dalam akademik ataupun dia memang dah ada dia punya mindset dia nak jadi seorang usahawan yang berjaya, so kita adakan usahawan modul usahawan.
mini modul usahawan yang memang kita train anak-anak ni bagaimana untuk menjadi usahawan yang berjaya. So memang kita tak pernah lupa untuk meletakkan sebagai Islamic value tu sebagai asas dalam setiap pendidikan ataupun setiap ilmu yang kita bagi pada anak-anak ni. So memanglah kita harap, memang kita ni ialah as parents, as teachers, kita berdoa supaya anak-anak ni dia mempunyai daya tahan yang kuat. Okay, mereka ni boleh hidup, mereka mempunyai self confidence yang tinggi, dalam masa yang sama tidak lupa dengan nilai-nilai Islam yang perlu ada dalam diri mereka. Nilai-nilai itu memang kita selalulah kita ceritakan, kita kongsikan dengan anak-anak ni, terutama sekali di setiap mata pelajaran. Okey, cikgu-cikgu dipesan supaya tidak lupa untuk menggariskan elemen-elemen tauhid. Okey, supaya anak-anak ni bila dia belajar tu dia sentiasa dalam orang kata apa, mereka ingat bahawa the Islamic value dia, kemudian dia tahu bahawa elemen-elemen tauhid tu perlu ada dalam setiap langkah mereka dan setiap subjek ataupun setiap apa yang dilakukan. So ini antara yang kita buat, apa yang kita implement di Al-Amin Tropicana School Secondary. Dan mungkin bagi sesetengah parents, bagi sesetengah orang dia kata, kenapa belajar 8 sampai 5, takkah terlalu panjang? Memang panjang waktu tu, tapi kami bagi masa pada anak-anak ni untuk solat, makan dan sebagainya. I think that is enough for them. Ada napping time for them. Okay, so that kita nak anak-anak ni dia tak bosan. Satu, kemudian dia suka untuk belajar dan mempelajari banyak kemahiran-kemahiran. Okay, so itulah dia kata kita ni nak, orang kata nak menjadikan manusia, memanusiakan manusia tu bukanlah suatu yang orang kata apa, bukan satu yang mudah. So pengorbanan dan juga kerjasama daripada ibu bapa, guru-guru dan juga orang sekeliling amat penting. Okay, so memanglah kita ni kalau boleh kita nak anak-anak kita ni keluar semuanya menjadi. Tapi sekarang ni kita kemenjadian seseorang pelajar itu, kemenjadian tu bukanlah hanya bergantung kepada sijil. So the most important thing nowadays is skills. Okay, so ada banyak-banyak skills lah. So maknanya memang skill-skill ni kita bagi pada anak-anak ni. Okay, so kemudian kita tengok pula slide yang seterusnya. So apa dia dalam masa anak-anak ni dia belajar di dalam akademik, so kami memang emphasize, memang menekankan soal-soal kepimpinan ni. So bagaimana untuk menjadi pemimpin yang baik. Okay, ini memang sangat penting. So dalam program Duke of Edinburgh ataupun DOFI kami ni, memang anak-anak ni diberikan pendedahan seluas-luasnya. Okay, seluas-luasnya untuk menceburi pelbagai bidang. Okay, anak-anak ni diberikan point. Memanglah mula-mula kita bagi point, kemudian kita harap satu hari nanti point tu sudah tidak lagi menjadi satu yang penting dalam hidup mereka, tetapi yang penting adalah rasa ihsan dalam diri untuk membantu dan juga untuk menjadi pemimpin yang baik. So kami juga ada program usrah. Usrah ni memang kita jalankan seminggu sekali. Dalam usrah ni macam-macam lah yang kita tanamkan pada anak-anak ni. Okay, kita tanamkan rasa ihsan, isar, islah dan juga muslih. So kita nak anak-anak kita ni dia boleh memperbaiki keadaan di luar sana. Daripada sekecil-kecilnya sampailah ke sebesar-besarnya.
Anak-anak ini dilatih untuk menjadi imam. Nak ke tak nak ke, kena jadi muazzin dan sebagainya, mesti. Okay, kita nak melahirkan anak-anak kita ni dia berani tampil ke hadapan. Okay, kemudian dia berani untuk bertanggungjawab. Sebab jadi imam ni bukannya satu benda yang kita nampak macam mudah, kau berdiri je kat depan kan. Tapi jadi imam ni kita terangkan pada anak-anak bahawa menjadi imam ni satu tanggungjawab yang besar. Lagi besar makmum kat belakang tu, lagi besar dah tanggungjawab kita. So nak atau tak nak, mereka ni perlu memperbaiki diri mereka. Okey, mereka perlu soleh untuk diri mereka, kemudian mereka perlu menjadi insan yang muslih. So boleh memperbaiki orang lain. So kita harap apa yang kita terapkan di sekolah kita ni dapat diimplement, dipraktikkan di luar sana nanti. Okey, kemudian mereka ni dilatih untuk jadi pemimpin rakan sebaya dan sebagainya. Kemudian mereka juga diberi kepercayaan untuk menceburkan diri mereka dalam bidang khidmat masyarakat yang kami memang rancangkan lah. Cuma tahun 2020 ni banyaklah perancangan yang tak terjalan. So walau bagaimanapun kami sentiasa mengingatkan anak-anak ni tentang tanggungjawab dan juga tanggungjawab mereka lah terhadap masyarakat, keluarga dan sebagainya. So sentiasa memberikan peluang kepada mereka untuk berbuat baik dan juga menegur setiap apa kesilapan yang mereka lakukan. So itulah matlamat hidup kita. Walaupun kita ni mengejar STEM dan sebagainya, dalam masa yang sama nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai Islamic value tu memang kita sentiasa tekankan ke atas anak-anak ni. Kemudian pemilihan kelab dalam leadership, dalam kita nak untuk groom anak-anak kita ni menjadi pemimpin yang baik. So kita ada banyak leadership programs. Okay, contohnya awal tahun kita dah ada program macam kami di sini awal tahun kita tak buat ta'aruf week tu di sekolah. So kami akan ambil masa 2 atau 3 hari, kami akan berkumpul di satu tempat. Kemudian kita akan kumpulkan pelajar-pelajar lama dan baru, dan di situ kita adakan program ta'aruf. So maknanya tak adalah dia orang ni bosan sangat duduk di sekolah yang macam gini ni kan. So dia orang ni diberikan pendedahan di luar sana, masak bersama-sama, berprogram bersama-sama. So pada saya bila kita mengadakan ta'aruf di luar ni dalam satu program, ianya lebih mudah dan juga lebih memberikan peluang kepada mereka ni untuk mengenali rakan-rakan sebaya ataupun kakak-kakak atau senior dan junior dengan lebih cepat dan juga akrab juga mesra. Okey, sebab mereka dalam program mereka dicampur gaulkan, okey, daripada form 1 sampai form 4, form 3. Okey, kemudian mereka berinteraksi bersama, berkomunikasi, belajar untuk menghormati rakan sebaya dan sebagainya. So dalam program-program di sekolah kami pun kita ada program school based program phenomenal based learning. So yang ni memang kita bagi projek pada pelajar-pelajar ni, so mereka kena buat sampai selesai lah. At the end of the program tu ada judgement lah untuk mereka. Okay, so mereka ni akan present, dan alhamdulillah kita mendapat tempat pertama pada program phenomenal based learning yang dianjurkan oleh pihak EduOasis pada tahun 2019. Okay, so dekat situ mungkinlah kita boleh nampak perbezaan di antara pelajar-pelajar yang 2.0 dan juga 1.0. Memang kat situ memang kita nampak sangatlah
ketara. They differentiate between pelajar-pelajar yang 1.0 dan 2.0. Kat situ kita nampak sangat, kat situ juga lah baru kita sedar bahawa oh inilah dia anak-anak kita yang kita didik ni. Oh macam ni lah dia. So adalah sikit rasa bangga lah. Kita tengok ada, kita nampak dia punya kesan tu. Supaya memang kita harapkan anak-anak ni, dan pada firasat saya lah, anak-anak ni bila diletakkan di luar sana, insya-Allah mereka akan menjadi pelajar yang soleh, musleh. Dan mereka ni seorang yang boleh diketengahkan dalam bidang teknologi dan sebagainya. Sebab mereka ni dah dibiasakan dengan teknologi, carnival, engineering dan sebagainya. So memang itulah dikata hasrat penubuhan sekolah kami ni, yang memang kita dah blendkan dia supaya dia menjadi satu sekolah yang boleh mendidik, mentarbiah anak-anak supaya berdaya saing. Okay, so itu antaranya lah, antara bagaimana bagaimana proses pendidikan yang kita jalankan ni supaya anak-anak ni diberi peluang sebanyak-banyaknya supaya mereka ni lebih berketerampilan, berdaya saing dan juga berdaya tahan. So dalam masa yang sama kami juga memperkenalkan beberapa sport activities yang memang kalau orang dengar tu macam pelik je. Kalau macam di sekolah-sekolah biasa tu futsal, bola jaring, apa lagi, hoki dan sebagainya. So anak-anak ni mungkin sebab bilangannya tak ramai. So antara sukan yang kita perkenalkan pada mereka ni, yang pertama sekali bowling lah. Okay, bowling. So mereka ni setiap seminggu sekali mereka akan ke bowling alley. Okay, untuk belajar diorang ni belajar bermain bowling, kemudian praktis. Kemudian dalam masa yang sama kita juga memperkenalkan kepada mereka pemanduan go-kart. So memanglah kita kata macam at the early age you dah perkenalkan ni, tapi kita tahu bahawa bila kita pilih satu-satu sport activities ni ada sebab kenapa kita pilih. Contohnya macam bowling, so mereka belajar untuk fokus. Okay, mereka belajar untuk fokus. Macam go-kart ni dia agak lasak, dia juga boleh kita nak anak-anak kita ni dia berani. Sebab memang pun pada awal-awal dulu ada pelajar yang tak berani, tak steering dan sebagainya. Tapi later sampai ke beberapa kelas tu dia orang dah boleh handle themselves. Mereka boleh memandu dengan berhemah. So bila kita pilih go-kart ni bukan kita nak dia boleh berlumba saja, tak, tapi kita berikan ilmu-ilmu bagaimana untuk menjadi pemandu yang berhemah, bagaimana untuk menjaga kenderaan. So ini adalah pendedahan-pendedahan awal yang kami bagi pada anak-anak ni. So maknanya kadang-kadang kita tengok macam seronoknya dia orang tu main bowling, seronoknya dia orang tu pergi go-kart dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama beberapa elemen-elemen penting yang boleh membina karakter building mereka ni, membina karakter. So ini yang kita pentingkan sebenarnya. Ini yang kita nak tanamkan. Walaupun kita kadang-kadang tak nampak kita tak nampak elemen-elemen tu. Tapi bila kita observe, bila kita bergaul dengan anak-anak ni, kita tahu bahawa mereka ni mempunyai satu disiplin yang sangat tinggi dan sebagainya. Kemudian kita juga saya nak bagi tahu bahawa sport activities di Al-Amin Tropicana ni kita bahagikan kepada 4 season. Walaupun kita tak ada winter, kita 4 season tu summer, spring, fall and winter. So maknanya kalau di sekolah luar sana mereka mungkin akan ada satu hari sukan sahaja. Macam kami di Al-Amin Tropicana ni, kami ada 4 sukan, 4 season. Okay, so kita ada 4 season. Kemudian kita ada fall,
Okay, fall ni mereka akan berada dalam bangunan. So kita akan adakan pertandingan dan juga latihan-latihan untuk VR, Virtual Reality E-Games. So mereka akan bertanding among them. Okay, ini actually kita buat masa during the pandemic COVID yang kita boleh datang sekolah hari tu lah. So Alhamdulillah, we able to have this competition among the students and the bowling too. Okay, kemudian yang tak dapat tu winter lah. Winter sport ni. Actually winter sport ni lah yang anak-anak kita tunggu-tunggu. So apa yang kami buat, bukan kami pergi berski sahaja. Okay, pergi ke ring ni, kita anak-anak ni memang dah sentiasa selalu pergi. Kami bawa mereka pergi, mereka belajar dengan coach di sana how to handle themselves, macam mana nak skiing dan sebagainya. So during the winter sport kita adakan atletik punya acara. So lumba lari, sprinter dan sebagainya, dan juga acara gym ice berirama dan sebagainya lah. So anak-anak ni memang sepatutnya mereka mahir untuk beraksi di atas ais. Okay, sebab kita kalau first time tengok tu mungkin kita rasa macam gerunnya tengok macam mana budak ni dia nak berlumba di atas ais. So Alhamdulillah dengan pendedahan yang kita bagi dengan parents yang banyak memberikan kerjasama, allowing their children to join the activity. So anak-anak ni memang pada saya they are doing very good at school. So we hope that parents can continue the good elements and positive things at home. So kita nak anak-anak kita ni dia selari lah, maknanya apa yang kami didik di sekolah ni parents boleh buat penerusan di rumah. Kalau macam mana pun ialah bila nama mendidik ni pendidikan ni dia bukan hanya di sekolah, pendidikan ni dia berterusan hingga ke rumah sebenarnya. So dari situ sebenarnya kita sebagai ibu bapa, sebagai guru dan juga orang sekeliling, tanggungjawab mendidik ni bukan hanya terletak pada guru sahaja. So maknanya kita sebagai pelajar, ibu bapa, guru, orang sekeliling, kita ada right untuk menegur anak-anak ni jika mereka melakukan kesilapan. So kita nak anak-anak ni, anak-anak yang kita didik ni, yang pertama sekali dia boleh melawan, dia boleh sesuaikan diri mereka dengan perubahan teknologi yang sangat cepat dan mereka ni boleh menjadi contoh kepada masyarakat yang lainnya. So saya rasa itulah dia kata kita punya hasrat dengan actually kami sekolah ni dia bervisikan a leading pioneer in 21st century integrated education. Okay, sebab itulah kita ni memang emphasize on 21st century. Kita nak 21st century ni bukan dalam kelas sahaja So 21st century ni luas. So kita nak anak-anak kita ni memang jadi anak-anak yang memang berdaya saing dan mereka boleh menyaingi rakan-rakan di luar sana. Okay, so saya rasa setakat itu sahaja penyampaian saya pada hari ini. Di sini adalah kita masih lagi actually dalam rangka mempromosikan Al-Amin Tropical School Secondary. So kita jemputlah mana-mana parents untuk datang ke sekolah, mendengar sendiri penerangan tentang sistem kita di Al-Amin Tropicana.
kemudian experience the learning here, walaupun kita ni hanyalah di shop lot, but we hope that kita boleh kita boleh membuka mata masyarakat di sekeliling untuk menyertai kami di Al-Amin Tropicana. Okay, so dengan itu saya rasa setakat ini saja perkongsian saya pada pagi ini. Saya mohon maaf sekiranya perkongsian saya ini tidaklah begitu, orang kata apa, tidaklah begitu baik dan sebagainya. So saya mohon maaf dan saya membukalah persoalan, sekiranya ada soalan, so boleh bertanya insya-Allah. Okey, ada soalan ke daripada para peserta kita? Saya kira ramai juga dekat teacher ni, dekat Zoom pun ramai, dekat Facebook pun boleh. Saya tengok ada konsisten dalam 11 orang rasanya tadi yang live sama kita. Alhamdulillah, semoga dapat something lah daripada perkongsian hari ini. Saya tertariklah dengan perkongsian yang teacher Nick share tadi, terutamanya berkenaan dengan anak-anak sekarang. Kalau sebab saya macam contoh saya daripada Gen Y. Teknologi yang saya dapat sejak daripada saya lahir dulu berperingkat. Maksudnya kita dapat kalkulator dulu contoh lepas tu kita baru kenal TV, kita baru kenal VCD player tu, kita baru kenal PC, komputer, kita baru kenal, dan akhirnya bila kita besar macam ni, bila saya besar macam ni barulah dapat merasa smartphone, baru kenal touch screen apa semua tu. Berbeza dengan generasi yang terbaru ni pun, generasi yang baru ni buka-buka mata lahir-lahir newborn tu terus dah ada Instagram dah. Ya, jadi perbezaan tu sangat jauh lah dah. Jadi kita dalam bidang pendidikan pun kena bersedia dengan benda ni, dan kita kena bersedia untuk beri apa keperluan pendidikan untuk generasi yang seterusnya. Dan saya kira perkongsian teacher Nick tadi, terutamanya apa yang dijalankan di AATS, Al-Amin Tropicana School, ada satu yang cukup menepatilah apa yang kita akan pendidikan yang kita akan dapat di zaman hadapan, masa hadapan kan. Walaupun kita tak tahu lagi macam mana, tapi kalau ikut path tu, jalan tu, dia menghala ke situ dah tu. Jadi saya seru sekali lagi kepada ibu bapa, parents dan juga peserta yang ada dalam ni, jomlah daftar ataupun register dan tahu lebih lanjut lagi berkenaan dengan sekolah Al-Amin, Al-Amin Tropicana School. Ada apa-apa maklumat boleh hubungi kontak teacher ni di Facebook dan juga Instagram. Boleh. Al-Amin Tropicana School. Okey, insya-Allah. Jadi kalau ada apa-apa soalan lagi yang mungkin boleh kita bincangkan pada sesi slot pagi ni. Kalau tak ada, kita akhir di sini insya-Allah. Cukup-cukup 1 jam. Perkongsian yang cukup padat, cukup bermanfaat dan berinfo lah pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi saya kira itu saja sebelum kita akhir. Okey, daripada Kak AJ rasanya, terima kasih teacher Nick dan Syafiq, terbaik. Okey, sama-sama, alhamdulillah. Sebelum kita mengakhiri, saya nak share borang maklum balas lah untuk para peserta. Beri input, beri penambahbaikan, boleh scan QR code ataupun klik di link yang tertera. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan lagi, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada teacher Nick dan juga pada para peserta kita di Facebook dan juga di Zoom meeting pada pagi ini. Saya mohon maaf atas keterlanjuran bicara, kesilapan tutur kata dan sebagainya. Jadi kita bertemu lagi dalam sesi dan slot yang seterusnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Syafiq. Thank you semua sekiranya ada persoalan bolehlah ajukan kepada UNICEF dalam FB AATS Secondary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nik. Terbaik. Bye.